So sekarang ni bergolak lah antara negara Rusia dan juga negara Ukraine. Tapi saya tak nak cerita panjang-panjang lah berkenaan dengan peperangan tersebut, sebab saya pun tak arif sangat sejarah kata apa pertembungan antara dua negara ini. Okey, cumanya saya nak sembang sedikit berkenaan dengan kita-kita ni lah. Okey, kita-kita ni yang dah biasa main game sejak kecil. Contoh game macam Call of Duty, contoh game macam Battlefield, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ni semua. Ada beberapa lawak lah yang saya nampak dekat media sosial mengatakan something like, oh, this is my time to shine, sebab aku dah biasa main PUBG, aku biasa chicken dinner. So kalau ada peperangan berlaku dekat Malaysia, don't worry mah, ni hero wirawan negara. Ramai jugalah yang macam sokong benda tu lah, sebab dia kononnya dah di-prepare disebabkan yalah video game ni is a simulation. Dan saya faham lah, grafik sekarang pun dah betul-betul high detail kalau korang dapat senjata kan, dan dia punya realism tu power daripada segi texture, daripada segi cara tembak tu memang very real lah. Cumanya saya nak kata dekat sini yang simulasi itu tak sama dengan keadaan peperangan sebenar lah. Dan peperangan sebenar ini bukan satu benda yang boleh dipermainkan lah. Sebab apa? Yang pertama, kita main game macam aku tak tahu pula engkau orang ni sentiasa kalah, betul tak? Bila kalah jadi apa? Kita boleh restart balik, betul tak? Kita boleh respawn kan. Kalau kita main team deathmatch kan, kita boleh respawn balik. Okay, dalam peperangan, oh cukup lah itu peluru hinggap kepala kat otak lu ah. Oh itu cerai ya, itu betul burai ya, habis ha. Mana-mana boleh nak respon, betul tak? Itu apa yang kita nampak kan, kita dah tak boleh respon. Yang kedua, daripada segi luar daripada battlefield, contohlah kan, let's say lah, biasanya kaum lelaki lah yang akan serang lah sebenarnya kak. Tapi what happens to our isteri dan juga anak-anak dekat rumah macam mana? Korang kena ingat macam tak silap saya, apa yang dah berlaku dekat Rusia tu, negara-negara selain daripada Rusia telah enforce sanction ataupun sekatan ekonomi terhadap Rusia. So contoh macam nak beli smartphone dah tak boleh dekat Rusia, nak beli makanan pun tak silap saya adalah beberapa sekatan yang mereka buat. So maksudnya kita, kalau negara kita berperang dan disekat oleh ekonomi macam ni, barang makin terhad dan duit kita pun sebenarnya dah tak laku dah. Memang dah tak laku dah, duit kita jadi dah tak laku. So boleh jadi kita akan patah balik kepada zaman dulu, which is kita kena barter. Dan korang kena ingat, peperangan ni bukannya seminggu, bukan 2 minggu tau. Kita tengok apa yang berlaku pada Syria, apa yang berlaku pada Iraq. Adalah beberapa negara yang masih lagi bergolak sampai sekarang, dan dia akan berlaku isu supply dan demand lah. Harga barang dah terhad, kemudian harga barang akan jadi naik lah. Benda-benda macam tu, best to say that peperangan ini bukan satu benda yang I would say korang dah dipraktis dengan main game, korang prepare dengan peperangan tersebut lah. Sebab peperangan tu korang kena ingat, kalau korang main game satu session je kan, kita main dalam period of let's say lah daripada pukul 12 sampai pukul 2, let's say lah peperangan dia tu. Kalau dalam peperangan sebenar, esoknya berperang lagi tau, sebulan berperang lagi, 2 bulan, setahun, tak sure. Ianya bergantung kepada pemerintah ketika itu dan macam mana mereka nak deal lah. Dan apa pula kesan kepada negara-negara yang selain daripada dua negara yang sedang berantakan ni lah kan. Sebab by logic, negara-negara yang tak berperang tak ada kaitan kan. Boleh tengok wayang lah, boleh makan ayam goreng macam biasa kan. Okay, right. Kalau kita tengok balik peperangan yang sekarang sedang berlaku di Rusia dan juga Ukraine, tak silap saya Malaysia memang mengambil salah satu pengeluar petroleum datang daripada negara Rusia. Itu sumber besar tau. You guys imagine kalaulah kita dah tak nampak sumber petroleum, apa yang akan berlaku kepada penawaran harga minyak kita kan. Harga minyak akan naik, betul tak? So walaupun negara lain yang berperang, tapi janganlah anggap negara yang kita duduk ni tak terkesan sama, betul tak? Sebab kehidupan kita tak bergantung kepada negara kita saja. Kita bergantung kepada ekspor import dekat negara Jepun, dekat negara Rusia, dekat negara China. So let's say lah kalau Jepun berperang, China berperang, kita akan nampak impact ekonomi tu akan berlaku lah. Macam sekarang ni tak silap saya harga ayam naik mendadak, dan baru ni saya pergi McD sendiri pun ayam tak ada bang. Ni sebelum berperang tau. Bayangkan kalau dah berperang macam ni, I would say kita kena prepare lah dengan impact macam ini dalam masa sebulan hingga 2 bulan daripada sekarang. So kita doakan things are getting better. Tak kisahlah dalam dunia mana-mana ke yang ada peperangan, kita kata peperangan ni merugikan semua orang, dan permainan video game tak sama dengan peperangan yang asal. So jangan doakan kita berperang, na'udzubillah.